Kita dah pun go through macam mana nak cari nisbah trigonometri bagi sudut-sudut yang khas, sudut-sudut yang popular. Sudut 45 darjah, 30 darjah, 30 darjah dan 60 darjah. Mana dia? Okey, ni dia. 30 darjah, 60 darjah. Dan kita cover juga untuk kosong darjah. Okey. Dengan kesemua definisi nisbah trigonometri seperti dalam jadual ni, dalam carta ni. Kalau kita menggunakan bulatan pada satak atas, bulatan unit pada satak atas, iaitu bulatan dengan jejari 1 unit. Alright. Sekarang kita nak tengok untuk 90 darjah pula. Okey. Ingat sini, kita punya nisbah trigonometri, definisi dia masih tidak berubah. Definisi dia masih lagi sama. Sin theta adalah bersama dengan y koordinat. Koordinat y. Cos theta pula koordinat x. Jadi kita tengok saja pada titik, pada apabila theta bersama 90, titik P berada pada 01. Jadi kita gunakan koordinat tu 01 tu untuk mencari nisbah trigonometri untuk sin 90. Okey, saya nak minta siapa? Saya nak minta Ulia lah this time. Saya minta Ulia tolong bacakan saya sin 90 darjah. Berapa dia punya nilai dia? Okey, sin 90. Titik P sekarang ni pada 01. Sin theta adalah koordinat y. 1. Okey. Cosine 90? Kosong. Tangent 90? 1/0. So dia apa jadi? Dia jadi tidak tertakrif. Tak boleh. Tidak ada nilai. Okey. Cosecant 90? 1. Sebab 1/1. Betul lah 1. Sebab dia 1%. 1/1 lah. Okey. Secant 90? 1. Tidak tertakrif. Undefined. Cotangent 90? Kosong sebab x per y. Cotangent 90 kosong. So itu dia cara kita nak menghafal. Cara kita nak menghafal nisbah trigonometri bagi sudut-sudut yang popular lah. Okay, next one 180. Okay, abaikan titik P dekat sini. Titik P sekarang ni berada di sini. Itu tadi titik P. P ialah 910. So saya nak minta siapa pula kali ni? Saya nak minta Amar kot. Amar, tolong bagi tahu saya sin 180 berapa Amar? Kosong koordinat y Alright, cosine 180. -1. Tangent 180. Tertakrif. Sebab dia x per x kejap. X y per x. Y per x jadi negatif 0/1 bersama kosong lah, dia tak perlu negatif. Kosong saja. Okey, cosecant 180? Tidak tertakrif. Secant 180? Betul. Cotangent 180? Negatif 1 tu tak betul. Tidak tertakrif. Sebab negatif 1/0. Tidak tertakrif. Tidak ada nilai. Okay, good. Teruskan. Cepat sikit. 270 darjah. Saya nak minta Akil lah pula. Okay, sekarang titik P ada di sini. Iaitu 0, -1. Okay, sin 270 berapa? Akil. -1. Cosine 270.
Kosong. Tangent 270. Tidak tertakrif. Betul. Kosekuen 270. Negatif 1. Sekuen 270. Tidak tertakrif. Okey, betul. Kotangen 270. Kotangen ialah X per Y Kosong, betul. Okey, sebab kosong dibagikan negatif 1 jadi kosong. Alright, good. Jadi itulah cara dia Kita dah cover dah sudut kita dah cover sudut 30, 45, 60, 90, 180, 270. Saya rasa saya tak buat kosong darjah Kosong darjah tak buat. Ada. Kosong darjah ada. Kosong darjah pun ada Pun kita dah tengok dah. Alright. Kalau begitu, ada apa-apa nak tanya tak tentang ni? Okey. Sekarang ni korang sama ada mesti ingat ataupun mesti tahu macam mana cara nak mendapatkan semula nilai-nilai nisbah trigonometri sudut-sudut yang popular ni. Okey, sebab kita ada contoh untuk menggunakan nilai-nilai ni, nak menggunakan nilai-nilai ni. Dan kita akan ada latihan selepas tu. Okey, contoh 10. Alright. Tengok Dengan menggunakan nisbah trigonometri bagi sudut-sudut khas, cari nilai bagi setiap yang berikut. Okey, cosine 315. Okey, kita tengok Cara ni semua sangat penting. Semua kena belajar, kena tahu macam mana nak buat. Saya mulakan dengan melukis dulu. Melukis satah katas dia dulu. Dan identify di mana 315. 315 adalah di sini. Okey. Ini dia. Itu adalah 315 darjah. Okey. Kalau di situ 315 darjah, dia punya sudut rujukan dia. Sudut rujukan dia berada di sini, iaitu 45 darjah. Iaitu 360 tolak 315, 45 darjah. Dan cosine pula di sini adalah positif. Cosine adalah positif. Jadi, nak jawab soalan ni, bermakna cosine 315 darjah bersama dengan cosine 45 darjah. Macam tu. Okey, berapa nilai cosine 45 darjah? Siapa dia ingat? Siapa dia ingat cosine 45 darjah berapa? Ataupun cuba lukis gambar darjah segitiga tu. Saya pun bukan ingat sangat. Saya selalu buat ini je. Okey, kalau sini 1-1, kalau ini theta 1-1, sini sudah tentulah root 2 ataupun sec 2. 1/2 macam tu je. 1/2. Dah dapat jawapan. Okey, ada soalan kat sini? Oops. Harap jelas hopefully. Cotangent 5/3 pi. Kita tengok pula. Dekat mana tu? Saya nak lukis kat mana pula satu katas ni. Makin mengecil tempat dia. Okey, saya letak kat sini lah pula. 5/3. 5/3 ni maksudnya kalau kita tambah lagi 1/3 dia jadi 2 pi. Bermakna dia ada berada sini. Ni dia. Ini kena cekap juga nak tahu ni. Especially kalau dia dah dalam bentuk radian. 5/3 pi. Mana dia? Dia berada pada sukuan ke berapa? Alright. Jadi di sini adalah 5/3 pi. Bermakna sudut rujukan dia, guna ink lain. Sudut rujukan dia ialah 1/3 pi. Ataupun pi/3 radian. Pi/3 radian ni basically 60 darjah lah. 60 darjah.
Mana kita dapat? Kita ambil 2 pi tolak 5/3 pi. Dapatlah pi per 3. Ataupun 6/3. 6/3 tolak 5/3. Jadi 1/3 pi. Okey, jadi di sini kotangen adalah negatif. Kotangen adalah negatif. Bermakna kotangen 5/3 pi ni adalah bersamaan dengan negatif kotangen pi per 3. Berapa pula kotangen pi per 3 ni? Kalau tak ingat susah. Tapi kalau ingat, kalau tak ingat, kita kena buat lah. Segitiga 60 darjah ni. Okey. Kita punya buat apa? Buat 2 unit, 2 unit. Ini 1, ini 1. Ini adalah pi. Dan panjang garisan tegak ni ialah negatif pula dah. Set 3. Jadi kotangen dia sudah tentulah bersamaan dengan 1/set 3. Jadi negatif, sebab dia negatif pada sukan keempat, 1/set 3. Macam tu jawapan dia. Okey, masih boleh ingat? Masih boleh ikut? Saya tengah proses. fahami jadi. Okey. Silakan. Okey. Boleh ya? Okey, yang terakhir soalan C. Secant negatif 480. Ini jenuh sikit ni. Alright, nak tahu ni selalunya teknik saya buat ni dulu. Dapat dia negatif kan? Jadi dia start daripada paksi X yang positif mengikut arah jam. Okey, ini jadi negatif. Ni negatif 360. Kita nakkan negatif 480. Jadi kita kena tambah lagi negatif 120. Maknanya kita tambah lagi kat sini sampai situ. Ini adalah negatif 480. Jadi dia punya sudut rujukan dia. Sudut rujukan dia ini dia. Pada sukan ketiga, sudut rujukan dia ialah 60 darjah. Kena cekap lah kira tu. Okay. Nanti korang buat latihan nanti, banyak latihan nanti korang boleh cekap lah insyaAllah. Okay. Secant dekat sukuan yang ketiga adalah negatif. Secant di sini negatif. Bermakna secant untuk negatif 480 ada persamaan negatif secant 60 darjah. Jadi secant 60 darjah berapa? Kita guna balik segitiga ni. Kita recycle, kita guna balik. Secant adalah hipotenus dibagikan dengan sisi bersebelahan. Bermakna dia persamaan negatif 2. Dah dapat jawapan. Okey, macam mana dengan C ni? Boleh ikut atau tidak? Boleh ikut. Okey, ada soalan? Tak ada soalan? Should be okay lah insyaAllah. Okey. Alright, latihan kendiri 6.3. Kita dah buat dah soalan 1, soalan 2 pun kita dah buat. Soalan 3 pun dah buat. Kita nak buat soalan yang keempat. Alright. Okey, cuba jawab soalan ni kesemuanya. Alright. Dengan menggunakan nisbah trigonometri bagi sudut-sudut khas, cari nilai bagi setiap yang berikut. Okey, secant 150 dulu. Cuba buatnya. Siapa dapat tolong bagi tahu cepat-cepat. Okey, sebelum jawab soalan ni, 150 darjah pada sukuan yang keberapa? 2. Okey. Sukuan yang kedua. Sukuan kedua, sudut rujukan berapa? Berapa? Okey.
Saya guna huruf Q. Q ni quadrant dalam bahasa Inggeris. Quadrant 2. So, saya pelik nak guna perkataan tulis S. Saya biasa guna Q. Q2. Quadrant 2. Okay, quadrant 2. Soalan ini soalan yang biasa keluar SPM. Jadi kena betul-betul cekap nak menjawab soalan sebegini. Exactly, 30. Yap, kalau kita lukis, ini dia. 150 darjah, sudut rujukan dia 30 darjah. Exactly. So, sukan kedua, cosine, secant negatif ke positif? Negatif. Good. Jadi secant 30 berapa pula? Secant negatif, secant 30. Kita dah establish dah. Sudut rujukan 30 dan nilainya negatif. Tapi berapa pula nilai secant 30 darjah ni? Rajin-rajinlah buat lukis gambar rajah segitiga. Ataupun kalau tak ingat lah. Kalau ingat, no problem. Saya pun tak ingat. Saya guna teknik segitiga sajalah. Cikgu. Ya. Saya dapat negatif 2/3. Yes, betul. Very good. Okay, ada siapa-siapa yang dapat jawapan yang lain ke? Alright, kita teruskan soalan B then. Cosecant 240 darjah. Okay, sukan ke berapa ni? 3. Sukan ketiga. Berapa dia punya sudut rujukan dia? 60. So, cosecant pada sukan ketiga negatif ke positif? Negatif. So, kita dah tahu dah negatif. Cosecant 30 ke 60? 60. Yes. Sukan ketiga. Berapa nilai dia? Berapa jawapan dia? Negatif 2/3. Cuba tengok jawapan dia sama je. Okey. Cuba tengok Bermakna kita dah dapat satu benda baru kita tahu. Okey, secant 150 darjah sama saja dengan cosecant 240 darjah, iaitu negatif 2/3. Alright, very good. Ada apa-apa soalan? Nak tanya? Tak ada je. Okay, C pula. Cotangent 315. Sukan berapa ni? Sukan keempat. Sudut rujukan berapa? 45. Cotangent negatif ke positif dekat sukan keempat? Negatif negatif ke positif? Negatif So, cotangent 45 darjah. Negatif 1. Yang lain macam mana? Setuju tak dengan jawapan ni? Alright. Good. Berikutnya. Okay, kita bagi susah sedikit. Sin 45 darjah tambah dengan cosine 225 darjah. Berapa tu? Bagi saya cosine 45 darjah lu berapa? Sorry, cosine pula. Sin 45 darjah berapa? 1/2. Yes. 1/2 tambah berapa tu? Cosine 225. 225 ni pada sukan ke berapa?
3 je. Sukan ketiga 225 pula dah. 225. Yes, betul. Berapa nilai sudut rujukan dia? Oh, 45. Okey, 45. Kosin negatif ke? 45 sudut rujukan. Kosin ni positif ke negatif pada sukan ketiga? Negatif. Negatif. Negatif apa tu? Saya tulis sini negatif kosin 45 lah. Jadi berapa tu? Kosong. Ya. Dia tolak 1/√2 . Sebab kosin 45 pun 1/√2 juga. 1/2 juga. Jadi nilainya kosong. Okey tak soalan D ni? Ada apa nak tanya? Oh, okey je. Okey Okey, good. Secant 60 darjah tambah 2 darab kosekant 30 darjah. Berapa nilai secant 60 darjah? 2. Okey, secant 60 darjah 2. Tambah 2. Berapa kosekant 30? Secant 30. 2 juga. 2 juga. Habis tu jawapan dia berapa? 6. 6. Okey, ada soalan tu? Soalan E? Tak ada Okey, secant pi tambah kosin pi/2. Ini kena ingat pula apa nama? Tata kates. Bulatan unit. Ini pi. Pi 180 just in case kalau lupa. Dan inilah pi/2. Okey, siapa tahu nilai secant pi? Berapa nilai secant pi? 1. Ya, betul, -1. Sebab koordinat dia -10. Secant pi ialah 1/x. 1/-1. Jadi -1 lah. Kosin pi/2 berapa pula nilainya? Kosong. Sebab koordinat dia sini ialah 0,1. Kosin adalah nilai x. Kosong lah. So jawapan dia -1 lah. Okey, soalan F. Ada soalan? Ada kekeliruan? Tak ada. Semua okey Tak ada apa-apa Okey. Alright, jadi di sini setakat ni ini sahaja untuk kesemua nisbah trigonometri untuk pelbagai saiz. Okay, kita dah go through banyak dah. Sudut rujukan kita dah belajar. Kita dah belajar sudut pada tata kates. Kita dah cari nilai nisbah trigonometri untuk semua sudut yang negatif ataupun positif. Kita dah kenali sudut rujukan. Kita nak apply sekarang ni. Kita nak apply semua yang kita tahu sekarang ni untuk kita lukis graf, untuk kita plot graf. Oh, ada satu benda yang saya lupa nak pesan. Hari ni sepatutnya kita kena bawa kertas graf. Ada kertas graf tak semua? Tak ada Siapa yang ada? Siapa yang ada kertas graf? Saya tak ada. Oh, semua tak ada Alamak. Tak ada Okey, tak apalah. Kita cubalah. Okey, cuba imajinasi sikit. Kita cubalah macam mana nak guna pun. Okey, saya ada kertas graf kat sini saja dekat skrin.
Okey, sekarang ni kita nak guna semua knowledge kita tentang nisbah trigonometri kita untuk plot graf. Tapi sebelum kita plot graf, okey, kita nak tahu dulu nilai-nilai sin x, cosine x dan tangent x untuk semua sudut di antara 0 sehingga 360 darjah. Okey, apabila kita tahu nilai dia ke semua ni, jadi kita boleh lukis graf. Dan kita akan cuba lukis graf yang simple dulu, iaitu sin x, cosine x dan tangent x. Kita nak tengok macam mana rupa graf dia. Okey. Saya nak minta korang tolong saya lah. Nak minta semua tolong saya. Untuk nilai x, untuk nilai theta bersamaan 0. Okey, yang pertama ni dulu. Sin 0 berapa nilainya? Sin 0 berapa? Kosong. Alright. Cosine 0? 1. Tangent 0? 0. Very good. Okay, sekarang 30 darjah pula. Sin. Okay, sin 30 berapa? 0.5 ataupun setengah, betul. Okey, cosine 30. Okey, tak perlulah kita jangan tengok cosine dululah, kita tengok sin dulu. Kita tengok sin saja. Sin 60 berapa? Cosine dengan tangent tunggu kita buat kemudian. Tengok sin dulu. Sin 60 siapa boleh beritahu? Set 3/2. Okey, set 3/2. Exactly. Kita tengok dalam gambar rajah ni pun boleh. Sin kita tengok y. Okey, ataupun saya sekarang ni sebab nak lukis graf, saya akan tukarkan dia dalam bentuk perpuluhan, iaitu 0.87. Okey, sebab mudah saya nak lukis graf nanti. Kalau guna set 3/2 dia jadi susah nak lukis graf. Alright. Sin 90 berapa? 1. Okey, saya nak berhenti sekejap di sini. Cuba tengok Untuk sin, dia untuk sin 0, dia mesti start daripada 0 sini. Sekejap saya guna merah dululah. Pen merah. Mana pen merah saya? Di sini. Sin 30 je dia dah naik jadi 0.5. Sin 60 dia jadi sini dah. Sin 90 dia jadi 1. Okey. Kita teruskan. Sin 120 berapa? 0.87. Yes, betul. Sin 150? 0.5. Oh, ada satu benda yang tak... betul. 0.5, betul. Sin 180? Berapa? 0. Okay, good. Okay, saya nak kembali pada graf saya. Cuba tengok Bila 120, sin 120 dia jadi 0.87. Sin 150 dia jadi 0.5. Sin 180 jadi 0 semula. Dah nampak tak macam bentuk dia macam mana? Okey. Sekarang sin 210 berapa nilainya? Negatif 0.5, betul. Sin 240. Yes, betul. Sin 270. 0.87 bukan 8.7. 0.87. Okey, sin 270. Alright, sin 300. Exactly. 330. Yes. Sin 360. Kosong. Cuba tengok 210 dia jadi 0.5. 240 jadi negatif 0.87. 270 jadi negatif 1. 330 jadi negatif 0.87. 330 negatif setengah.
360 jadi kosong. Jadi dapat tak bentuk dia macam mana? Bentuk dia exactly macam ni. Tu dia bentuk dia. Alright. Nampak smooth saja Nampak smooth saja bentuk dia. Okey. Kalaulah saya teruskan saya teruskan jadual ni daripada 360 tambah lagi 30 jadi 390 dan seterusnya tambah lagi 30 jadi 420, dia akan repeat balik bentuk dia macam ni Dia akan repeat bentuk tu regularly dan dia tak akan berakhir Dia akan terus. Saya lukis anak panah kat sini. Kat panah itu anak panah kat situ. Dia akan terus dalam gelombang yang kita sebut sebagai bentuk sinusoidal. Ini maksudnya sinusoidal. Pernah belajar fizik tak? Simple harmonic motion. Apa dia simple harmonic motion dalam bahasa Melayu? Gelombang ni. Ada kan? Apa nama bahasa Melayu dia? Ataupun gelombang pada permukaan air. Gelombang pada permukaan air kan dia bentuk dia macam tu. Gelombang tu pun kita sebut sebagai sinusoidal. Bentuk macam sine, bentuk macam sine graph. Macam graf sine. Itulah bentuk dia. Ini dikatakan bentuk sinusoidal dan dia tak berakhir, dia akan terus menerus. Okey. Perkara yang lain lagi nak cerita tentang graf sine ni, apa dia? Dia punya color dia. Bukan color warna, color, K-A-L-A. Color ataupun tempoh lah. Color dia ialah 360 darjah. Maksud colornya apa? Maksudnya dia punya satu hayunan. Satu hayunan lengkap. Dia mula dari start kosong, dia hayun jadi satu, jadi kosong balik. Kemudian dia hayun jadi negatif satu, dia jadi kosong balik. Kemudian dia akan berulang semula, jadi satu balik, jadi kosong, jadi negatif satu, jadi kosong semula. Jadi itulah dia color, 360 darjah, itu dia color. Jadi color 360 darjah ataupun 2 pi radian. Dan satu lagi maklumat penting iaitu amplitude. Amplitude pun dah belajar dalam fizik dah ni. Amplitude adalah panjang ni. Panjang daripada kosong ke kepada ni tempat nilai maksimum iaitu 1. Okey. Nilai maksimum positif 1. Nilai minimum ialah negatif 1. Okey. Maksimum di sini 1. Minimum di sini negatif 1. Okey, boleh terima tak ni? Faham Okey. Ini graf yang paling simple ni tau. Okey. Cuba faham betul-betul. Kalau tak faham kena tanya, bagi betul-betul puas hati sampai faham. Sebab nanti kita akan bercerita tentang bentuk graf yang lain macam sikit. Contohnya lain macam tu, saya suruh nanti Amar lukis graf ini. Saya bagikan persamaan dia. Y bersama dengan 3 sin 2x tolak 1. Lukis. Ini dia punya objektif dia. Sekarang objektif saya sekarang ni, saya nak ajar sampai ke tahap ini. Tetapi sebelum saya nak ajar sampai ke tahap itu, saya akan ceritakan dulu yang simple-simple dulu. Sin x dulu. Sebab sin x, kita nak cerita cosine x. Okey. Bercakap dengan cosine x, jom kita penuhikan pula jadual untuk cosine x di sini. Okey, tolong bagi tahu saya berapa nilai cosine kosong? 1, exactly. Alright. Cosine 30 darjah. 0.80. Yes. Cosine 60. 0.5. Yes. Cosine 90. Kosong. Cosine 120. Negatif 0.5. Dah nampak pattern kan? Yang jawab tadi tu Megat kan, Megat? Dah nampak pattern kan? Macam mana dia mengalir kan? Macam mana dia flow. Okey, cosine 150 berapa pula?
Okey, dah sampai tahap ini, tak perlu dah nak tengok ni apa tu satah kathah dah. Kita dah tahu macam mana dia flow. Okey, cosine 180 berapa? Negatif 1. Yes. Cosine 210. Negatif 0.87. Exactly. Cosine 240. Negatif 0.2. Yes. Cosine 270. Kosong je. Yes. Cosine 300. 0.5. 0.5. Cosine 330. 0.87. Cosine 330. 360 darjah. Cosine 360. Iaitu sama dengan cosine kosong lah, sama. 1. Okey, kita dah dapat dah nilai-nilai tu, dah tentulah kita boleh plot gambar dia, plot graf dia. Dia jadi bentuk macam ini. Alright. Sekarang ni kalau kita tengok betul-betul, graf cosine ni dia nampak lebih kurang macam sin. Tetapi sin ni berbezanya mana? Sin ni dia bermula daripada kosong. Kalau saya lukis sin kat sini kan, sin bentuk macam ni. Macam itu bentuk dia. Tapi cosine ni dia lain sedikit. Dia bermula daripada 1. Sin bermula daripada kosong. Dan diakhiri dengan kosong juga. Tetapi cosine ni bermula dengan 1. Diakhiri dengan 1 juga. Saya delete sin. Cosine punya line. Okey, bentuk dia apa? Bentuk dia masih lagi bentuk sinusoidal. Okey. Bentuk sinusoidal. Macam apa? Macam gelombang pada permukaan air. Amplitude berapa? Amplitude dia 1 juga, sama. Tinggi ni. 1 juga. Color dia apabila dia buat satu hayunan. Okey. Kalaulah kita teruskan, dia akan terus bentuk sama juga. Repeat balik. So, dia punya color dia apa? Color dia sama macam sin tadi. Color di sini. Color 360 darjah. 360 darjah ataupun 2 pi radian. Nilai maksimum iaitu positif 1, iaitu di sini dan juga di sini. Nilai minimum ialah negatif 1, iaitu di sini. Okey, boleh faham tak? Maknanya kita tak perlukan kertas graf lah. Kita lukis dekat skrin saja. Kita boleh buat cepat sikit. Tak mengapalah. Tapi satu hari nanti mungkin kena letak kertas graf juga ni. Okey, seterusnya. Ada apa-apa nak tanya tak tentang graf cosine? Tak ada soalan. InsyaAllah. Okey, sekarang kita nak tengok pasal tangent pula. Okey, tangent ni lain macam sikit dia punya graf dia. Okey. Bagi tahu saya, guna kalkulator pun tak apa. Jangan guna kalkulator, jangan macam ni jangan guna terus dia punya fungsi tangent. Saya kata kalau saya cari tangent 30 berapa? Jangan terus tembak tangent 30 Cuba gunakan apa tu? Kita punya satah katas ni. Yang kita tahu bagi tangent adalah bersama dengan sin bahagi dengan cosine. Ini pun boleh juga. Tangent theta adalah bersama dengan sin theta dibagi dengan cosine theta. Ataupun kalau kita guna satah katas, ini adalah bersama dengan y per x. Pun boleh juga. Okey. Jadi kalau kita nak cari nilai tangent, kita boleh ambil nilai sin bagi dengan nilai cosine. Dapatlah nilai tangent. Okey, bagi tahu saya sekarang ni. Tangent kosong berapa?
kosong. Tangent 30 berapa? 0.57 Okey, sekejap Saya guna kalkulator sekejap. Bunyi macam betul. Sekejap Saya ambil nilai okey, saya ambil saya kalau guna 0.87 dia jadi pembundaran lah. Saya ambil daripada sini lah, daripada satu ke atas lah Daripada satu ke atas dia bersama dengan y bagi x. Maknanya 1/2 bagi dengan 3/2 3/2 pula. 3/2 maknanya bersamaan dengan 1 bagi dengan 3. Ni dia tangent. 0.58 saya bundarkan jadi 0.58. Samalah dengan tangent 30. 0.58. Okey, saya bundarkan jadi 0.58. Okey, sekarang tangent 60 berapa? 1.7 saya bubuh 73. Sebab saya tak bundarkan. 74 tu mungkin kita bundarkan tu kan. Ini tengok 60 dekat sini. Kita ambil y bagi dengan x. Jadi bersamaan dengan 3/1. Jadi basically 3 lah jawapan dia. 0.73 1.73 itu jawapan dia. Alright, bagi tahu saya tangent 90 berapa? Tak tertarik, man error. Okey, macam mana nak lukis man error tu dalam graf? Okey, nanti kita tengok Okey, tangent 120. Negatif 1.73. 150. Berapa? Yes. Okey, harap-harap dah nampak dah dia punya pattern. 180. Kosong. 210. 0.58. 240. Ya, nampak dah dia punya pattern 270. Tak tertakrif. Okey, 300. Yes. 330. 0.58 negatif iaitu 360. Kosong. Okey. Kalau lah aktiviti ni saya lukis korang plot graf, tentu korang ada rasa pening sikit. Macam mana nak lukis ni? Macam mana nak lukis ni? Alright. Macam mana kita nak comprehend nilai yang tak tertarik ni? Macam mana nak comprehend ni? Okey Masalahnya apa dia? Masalahnya disebabkan kita dapat nilai 1 bahagi kosong ataupun negatif 1 bahagi kosong. Kalau kita ambil tangent 90, dia jadi maths error. Memang maths error. Okey, mungkin saya tak mau ambil 90, saya ambil 89 lah katakan. Saya ambil nilai 89. Sekejap. 89, kemudian saya ambil 91. Tengok cuba dia punya nilai dia berapa. Cuba tengok saya guna kalkulator pula. Tangent 89. Tengok nilai dia berapa. 57.29. 57.29 nampak tu? Saya tujuh sini 57.29. Saya ambil pula 91. Tangent 91. Dapat negatif 57.29. Negatif 57.29. Nampak tak? Dia punya scale dia, kalau kita bandingkan dengan tangent 60, iaitu 1.73. Okey, kalau tangent 30, 0.58. Tangent 60, 1.73. Kita naikkan jadi 89 ni, dia jadi 57.
dia naik meningkat dengan laju betul. Kalau dia jadi 90, dia terus jadi tak tertarif. 91 dia terus jadi negatif 57, terus di bawah. Nilai sangat kecil. Sekarang imagine, katakanlah saya ambil 89.9 pula. Mana? 89.9. Cuba tengok nilai dia berapa. Tangent 89.9. Berapa nilai dia? Dah jadi 572.96. Dia jadi sangat besar. Dibandingkan dengan 89 tadi, 57.29. Bila saya ambil 89.9, dah jadi 572.95. Katakanlah saya ambil lagi tangent 89.99 pula. Dah jadi 5,000 lebih. Makin meningkat 10 kali ganda. Saya tambah saja 0.9 lagi, 0.09 lagi, dia naik jadi 10 kali ganda. Kalau 89.999. Mana pula ni silap. Tangent 89.999. Dia jadi berapa pula? 57,000 lebih. Sama juga kalau saya ambil ke sebelah sana. Tangent 90.001. Nilai yang sedikit saja selepas 90. Dia jadi berapa? Negatif 57,000. Okey. Kalaulah saya tunjukkan, sekejap mungkin saya nak bagi korang sedikit konsep tentang tangent ni. Jangan lagi. Saya nak tambah satu slide kosong dekat sini. Okey. Tadi kita nampak besarkanlah. Saya nak minta korang semua dapat hayatikan ni. Okey, tadi ini kosong, ini 90. Dia akan naik situ. Kalau 89.999 dia akan jadi macam tu. Ini katakan ini nilai 90. Katakanlah ini tangent 89.999 darjah. 90 saja dia jadi tak tertarif. Kemudian katakanlah kat sini pula tangent 90.001. Dia terus jadi negatif yang sangat besar. Jadi begitu. Dan kita akan jadi ada satu nilai yang tangent yang tidak tertarif ni pada titik tengah ni. Kita tak tahu. Kita nak kata dia nilai infinity pun tak boleh. Sebab dia boleh jadi, kalau kita naik kat sini, dia jadi positif infinity. Kalaulah kita naik ikut sini, nilai yang sangat rapat dengan 90, dia jadi negatif infinity. Hanya pada 90 darjah tu, kalkulator tak boleh nak kira. Sebab apa? Sebab 1/0, iaitu nilai math error. Tidak tertakrif. Okey, boleh dapat tak dia punya complication dia? Kenapa tangent 90 ni tidak tertakrif, tidak ada nilai. Kita tak boleh kata infinity pun. Tidak ada nilai. Nampak tak? Sebab line di sini, dia akan pergi terus ke atas. Line yang kat sini pun dia akan terus pergi bawah. Dia tidak akan bersua. Dia tidak akan bercantum. Tak akan jumpa kat mana-mana. Boleh faham? Ada soalan? So, kalau kita lukis graf, memang akan pening sedikit. Kecuali kalau kita gambarkan nilai tangent yang sangat rapat dengan 90 darjah. Jadi, graf dia akan nak kelihatan seperti ini. Macam ini. Okey. Dia bukan bentuk sinusoidal. Bukan macam sin, bukan macam cosine. Dia bentuk dia yang tersendiri. Okey. Bukan sinusoidal. Okey, bentuk dia bentuk apa? Bentuk dia bentuk tangent lah basically. Okey, color dia berapa? Satu hayunan. Satu hayunan dia kita kata kat sini lah. Ini dia punya color.
iaitu 180 darjah. Color dia 180 darjah ataupun pi radian. Amplitude dia berapa? Siapa nak bagi tahu? Apa amplitude dia? Tiada. Sebab dia goes on and on forever. Infinity. Tidak ada amplitude. Okay. Tangent ni pelik sikit. Tak sama macam sin cosine. Dan dia ada satu garisan yang special. Yang tidak ada pada sin dan cosine. Iaitu garisan warna merah ni. Ni. Garisan ini. Dua ni. Okay. Sebab nilai dia tidak tertakrif. 270 pun sama juga. Sama juga macam 90. Line ini dipanggil sebagai asymptot. Asymptot. Itu dia. Asymptot ni adalah satu garisan yang garis lengkung tu tidak boleh bersentuh. Dia boleh sangat rapat dengan asymptot. Kalaulah nilai sudut tu ialah 89.999999999. Nilai dia tu sangat besar, tapi dia tak boleh langsung menyentuh garisan theta bersamaan 90. Sama juga dengan apabila theta nilainya 90.000000000001. Nilainya akan menjadi negatif infinity. Negatif yang tersangat infinity. Negatif infinity kita panggil. Tetapi kalau 90 saja dia tidak boleh. Dia tak akan menyentuh langsung garisan 90 darjah. Dia jadi rapat saja. Dia boleh jadi rapat dengan 90 tapi tak boleh jadi 90. You faham tak? Ini macam saya cerita pasal kalkulus dulu. Masa cerita tentang pembezaan dulu. Nilai yang tersangat dekat dengan kosong tapi bukan kosong. Dia sangat rapat dengan kosong. Sama juga dengan tangent ni. Nilai yang sangat rapat dengan 90 tapi tidak sampai 90. Nilai dia seakan-akan dah jadi 90 tapi belum. Bukan 90. Okey. Jadi itulah dia garisan asymptot. Iaitu theta bersama dengan 90. Dan juga theta bersama dengan 270. Sebenarnya asymptot ni banyak Bukan ini saja Ini saja kita hanya cakap pasal di antara 0 dan 360 darjah. Dia punya range dia hanya 0 ke 360 darjah. Jadi inilah bentuk graf tangent. Okey, boleh faham? Okey. Asymptot pada theta bersama dengan 90 darjah ataupun pi per 2 dan theta bersama dengan 270 darjah ataupun 3 pi per 2. 3 pi per 2 radian. Jadi itulah bentuk dia. Jadi in summary, kita nak merumuskan dia. Ciri-ciri graf sin dan cosine. Bentuk sinusoidal. Okey. Dia bentuk lebih kurang sama saja Amplitude dia 1. Nilai maksimum 1, nilai minimum negatif 1 untuk kedua-dua sin dan cosine x. Tempoh ataupun color dia iaitu 360 darjah ataupun 2 pi radian. Cuba tengok satu benda Graf sin x dan cosine x ni berselisih fasa sebanyak 90 darjah. Apa maksudnya tu? Nanti saya tunjukkan. Dia berselisih fasa sebanyak 90 darjah. Nanti saya ceritakan. Graf sin x memintas asalan, okey. Dia memintas pada asalan graf mana dia? Dia memintas asalan ni, memintas pada kosong-kosong. Dan memintas pula pasti x pada negatif 180, negatif 360, 180 negatif dan 360. Cosine pula dia memintas
paksi Y pada nilai 1. Dia tidak memintas asalan. Dia memintas paksi X pada negatif 90, negatif 270, 90 dan juga 270. Okey. Cuba tengok apa yang saya maksudkan dengan berselisih fasa 90 darjah tu. Cuba tengok. Saya nak ambil sekejap, saya nak pinjam garis lengkung sin ni, saya nak bawa ke sana. Sekejap. Ada masalah sikit. Cuba tengok sini. Okey. Saya overlap kan dia akan jadi sama. Asalnya sin macam ni. Bila saya kata berselisih fasa 90 darjah tu, saya katakanlah saya tolak sin theta tu 90 darjah ke belakang. Dia akan jadi betul-betul sama dengan cosine punya graf. So, dia macam sambungan. Dia sin dengan cosine dia tak menyambung. Tapi bentuk dia sama, dia hanya lari sedikit. Ya. Dia lari 90 darjah. Ya. Saya bawa sin tu ke belakang 90 darjah, dia akan jadi sama dengan cosine. Okey, nampak. Nampak kalau saya tolak 90 darjah, dia jadi macam berlawanan dengan cosine. Saya tolak lagi 270 darjah, dia akan jadi sama semula dengan cosine. Itu maksud saya. Okey, ini tempat dia sin theta. Alright. Boleh faham Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Okey, pastikan boleh buat Pastikan boleh buat ni. Soalan SPM akan tanya. Selalu keluar soalan SPM disuruh lakarkan graf. Saya rasa suruh plot graf tu jarang lah. Tapi disuruh lakarkan. Disuruh sketch. Macam inilah kita buat sketch. Kita guna tangan saja. Kita guna pembaris dan tangan saja lukis. Dia bagi persamaan trigonometri tu disuruh kita lukis. Jadi pastikan faham betul-betul. Kalau tak tahu, tolong tanya. Alright. Saya teruskan. Ulang balik. Ulang siar. Tengok ciri-ciri tangent pula. Tidak berbentuk sinusoidal. Ini bentuk dia Tidak, bukan bentuk sinusoidal. Bukan macam sin, cosine, tak ada. Cuba tengok di sini saya lukis sengaja anak panah di situ. Anak panah. Maksudnya apa? Maksudnya line tu tidak berakhir di situ. Line dia will go forever. So, dia infinity ke atas. Dia akan terus pergi. So, pergi naik atas. Yang ni akan terus pergi ke bawah. Tapi dia tidak boleh bersentuh dengan garisan ni. Faham tak? Dia tidak akan bersentuh langsung dengan garisan 90 tu. Tidak akan. Dia sangat rapat. Sangat rapat. Semut pun tak boleh melintas. Virus COVID-19 pun tak boleh melintas. Sangat rapat. Tapi tak boleh sentuh. Alright. Okey, faham cikgu. Tiada amplitude. Tiada nilai maksimum. Tiada nilai minimum. Tempoh. Color dia 180 darjah. Tak macam sin dengan cosine. Sin dan cosine tadi 360 darjah. Mempunyai garisan asimtot di mana dia tidak dipintas. Tidak disentuh oleh garisan garisan lengkung tangent. Tidak disentuh dan tidak dipintas. Dan graf tangent X memintas asalan. Dia memintas kosong-kosong di situ. Okey, ada apa-apa nak tanya? Tak ada Okay, saya teruskan. Okay, disebabkan tidak ada aktiviti memplot graf, jadi kelasnya jadi laju. Jadi laju. Sepatutnya dia slow sikit sebab saya nak bagi korang masa untuk belajar plot graf supaya korang dapat appreciate lebih lanjut lagi tentang semua graf sin, cosine dan tangent ni. Tetapi next one saya akan bagi satu graf yang sedikit berbeza. Yang sedikit complicated. Ni dia. Okey. Objektif saya sekarang ni nak mengajar korang supaya boleh lukis graf yang formatnya sebegini. Y bersama dengan
A sin BX tambah C. Okey. A, B dan C ni kira pemboleh ubah lah. Pemboleh ubah. Kita boleh letak apa-apa nilai dia. Kalaulah saya bubuh A bersama dengan 3. Katakanlah A ni bersama dengan 3 kan. Apa perubahan bentuk pada graf tu yang berlaku? Kalau saya bubuh B bersama dengan let's say 2. Jadi apa yang akan berlaku? Ataupun negatif 2, apa yang akan berlaku? C kalau saya bersama dengan 1 ataupun negatif 3 ke? Apa akan berlaku pada bentuk graf? Dan semua apabila saya dah ajar semua ni, korang kena tahu apa impact yang nilai A, B dan C ni akan beri kepada graf sin, cosine dan tangent. Itu dia punya objektif dia. Okey. Exercise dulu. Mula-mula y bersama dengan sin theta. Ini korang dah buat dah tadi. Kalau y bersama dengan sin theta, kalau kosong, nilainya kosong. Ini 0.5, 0.87. Ini jadi 1. 0.87. Ikut dia punya pattern saja. 0.5. Ini jadi kosong balik. Negatif 0.5. Negatif 0.87. Negatif 1. Negatif 0.87. Saya ikut pattern saja sekarang ni. Saya tak peduli sangat dengan dia punya nilai calculation dia. Kosong. Okey, ini graf yang korang dah biasa. Yang dah tengok tadi. Okey, sekarang saya nak korang cerita saya pula. Bagi tahu saya nilai. Kita nak tengok y bersama dengan 3 sin x. Okey. Y bersama dengan 3 sin x. Di mana di sini A nya, nilai A nya adalah 3. B adalah 1 dan C adalah kosong. B ni apa? Sebab B ni adalah perkali kepada x. B adalah 1. A adalah perkali kepada sin 3. Dan C adalah kosong. C, nilai C ni kosong. Tidak dinilai. Okey. Tolong bacakan saya nilai 3 sin x, 3 sin kosong. Berapa nilainya? Guna kalkulator pun tak mengapa. Kosong, betul. Alright. 3 sin 30 berapa? Guna kalkulator pun tak apa. Terus guna saja sin. Sin 1.5, betul. Okey. 3 sin 60. 2.60. Okey, 3 sin 90. Alright. 3 sin 120. 3 sin 150. Good. 3 sin 180. Good. 3 sin 210. Yes. 3 sin 240. 270. Good. 300. 330. 360. Okey. Sekarang ni cuba imagine dalam fikiran lu bentuk dia macam mana. Bentuk dia macam mana? Buat masa ni apa perbezaan yang korang nampak? Boleh siapa-siapa boleh share saya tak? Tanpa melihat graf dulu. Tengok pada nombor saja. Boleh tak cerita kat saya apa benda yang telah berlaku pada graf asal sin x tu? Amplitude dia? Exactly. Amplitude dia berapa nilai dia? 3 exactly. Tadi sin x macam ni. 3 sin x dah jadi macam ni. Nampak?
Itu dia punya efek kepada nilai A. Itu efek yang nilai A beri. Dia akan menggandakan amplitude graf sin. Okey. Seterusnya. Ini susah sikit Kita nak tengok nilai untuk Y bersama dengan 3 sin 2x. Okey, tolong bagi tahu saya nilai kosong darjah berapa nilai 3 sin 2 kosong, 2 times kosong. Kosong. Okey. Kalau 30 darjah? 3.14. Macam ni Betul ke tu? Okey, cuba ambil kalkulator. Okey, 2x. X bersama 30. Okey, saya tengok 3 darab sin 2 darab 30 darjah. Syntax error. Apa yang salahnya tadi? 3 darab sin 2 darab 30. Boleh ke macam ni? Syntax error juga ni. 2.60 juga. Bukan 3.14. Nampak? Okey. Dia bersama dengan 2.60. Dia sama nilainya dengan 3 sin 60 tadi tu. Alamak, tersilaplah saya. Jadi ini bukan 3.16. Itu nilainya 2.60. Okey, 3 sin 2 darab 60 berapa? Okey, suara pelan sangat tu. Apa dia? 2.90 sama itu. Yes, betul. Kalau 90? Kosong. 120? Negatif 2.6. Yes. 150? Negatif 2.6. Yes. 180? Okey. Go on. 210 apa? 2.6. Okey. 240? 270? Betul, kosong balik. Negatif 2.6. Yeah. Lagi? Negatif 2.6. Lagi? Kosong. Okey. Tengok kepada nilai dia. Dapat tak korang ramalkan bentuk graf dia jadi macam mana? Dapat tak korang bagi tahu saya apa perubahan kepada graf, apa perubahannya kepada graf sin 3 sin x ni? Dia jadi apa? Apa yang telah berubah? Dia start sama je kosongnya. Dia punya color dia. Tengok kat sini tadi. Okey, kalau sini color dia apa? Color dia 360 darjah untuk sin x. 3 sin x pun sama juga 360 darjah. Tetapi untuk 3 sin 2x ni color dia berapa? 180 darjah. Color dia dah berubah. Itu impact nilai B. Okey, mungkin saya tulis kat sini. Y bersama dengan 3 sin 2x. Bermaknanya apa? A bersama dengan 3. B bersama dengan 2. C masih kosong lagi. Amplitude dia berapa? Siapa dapat cerita ke saya? Berapa? 3. Masih sama. Ini amplitude 3, ini pun 3. Ini 1. Amplitude dia tidak berubah dengan berubahnya nilai B. Okey, amplitude-nya tak berubah. Kira nilai A dia sama 3, nilai A dia 3. Nilai B pula daripada 1 tukar jadi 2. Dia punya color dia sudah berkurang jadi separuh. Okey, boleh faham?
Kita belum tengok graf. Nanti kita tengok graf lepas ni. Okey, yang terakhir. Kita nak tengok graf ni pula. Iaitu Y bersama dengan 3 sin 2X tambah 1. Maknanya A bersama dengan 3, B bersama dengan 2. Nilai C pula sekarang ni bersama dengan 1. Bukan kosong dah. Okey. Oh, bukan 2X, sorry. X. X. Bukan 2X. X saja. X. Jadi B dia nilainya 1. Bukan 2. 1. Alright. Cerita kat saya sekarang. Kalau X sama kosong, berapa nilai 3 sin X tambah 1? Nilai ni berapa? Tiga sin kosong tambah 1. 1. Saya rasa ada seorang cuba nak jawab, tapi dia punya mikrofon ni macam ada kacau sikit. Amar Amar punya Microsoft. Mikrofon dia ada kacau. Okey. Kalau 30 darjah? 2.5. Alright. Kalau 60 darjah? 3.6. Tahu tak apa beza dia? Kat mana beza dia? Kita hanya tambah 1 saja kepada fungsi itu. Ya, tambah 1 saja kan? Okey, kalau 90 darjah? 4. 120? 3.6. Exactly. 150? 2.5. Yes. 180? 1. Yeah. 210? Negatif 0.5. Exactly. 0.5 ya. Okey. 240? Negatif 1.6. Yep. 270? Negatif 2. Yes. 300? Negatif 1.6. Yep. 330? Negatif 0.5. 360? 1. Alright. Sekarang. Tengok nombornya saja, tahu tak dia punya impact dia apa dia? Dia start kat mana? Dia dah diangkat ke atas. Okey, tak apalah. Saya tunjukkan di graf dia. Kita ada masa dalam 5 minit saja lagi. Ini last slide kot. Okay. Oh, saya baru nak tulis. Isikan carta di atas. Plotkan semua graf itu pasal kata yang sama. Berikan kesimpulan anda daripada aktiviti ni. Cikgu tengok. Alright, ini dia punya satu kata dia. Kita lukis dulu sin X. Ini bentuk dia. Itu Y bersama dengan sin X. Yang kedua tadi apa? Y bersama dengan 3 sin X. Itu dia. Y bersama dengan 3 sin X itu bentuk rupa dia. Apa yang dah berlaku? Dia punya amplitude telah digandakan menjadi 3. Daripada 1 jadi 3. Next, Y bersama dengan 3 sin 2X. Dia jadi macam ni. Dia punya color dia telah menjadi 180. Dan yang terakhir sekali, itu adalah Y bersama dengan 3 sin X tambah 1. Okey. Apa kesimpulan kita? Kita ada secara generiknya bentuk A sin BX tambah C. Okey. Apa? Okey. A ni, apa yang nilai A ni ubah graf sin X? Siapa boleh rumuskan dia punya apa tu? Amplitude. Dia mengubah amplitude ataupun saya katakan ini sebagai perkali amplitude. Okey, perkali amplitude tu maksudnya kalau kita kata 2, kalaulah A bersama dengan 2, mana amplitude dia jadi 2 lah. Kalau A bersama dengan 3, amplitude dia 3. Macam tu maksud dia. Ini ayat saya sendiri lah ni. Dalam buku dia akan guna perkataan lain lah. Ayat saya sendiri, saya kata itu sebagai perkali amplitude. B pula? Ataupun kita kata pembahagi kala.
Saya lah kata, pembahagi color. Maknanya kalau B bersama dengan 2, color akan jadi 360 bahagi dengan 2. Itu maksud dia. So katakanlah B bersama dengan 3. Color dia akan jadi 360 bahagi dengan 3. Okey, boleh faham? Okey, nilai C pula. Dia macam mana? Kalau saya dalam bahasa Inggeris ni saya panggil dia sebagai vertical shifter. Maknanya dia shift secara vertikal. Kalau katakanlah C bersama dengan 1, graf tu terangkat 1 unit. Garis lengkung terangkat, ternaik 1 unit. Katakanlah C bersama dengan negatif 1, apa akan jadi? Okey. Kalau C bersama 1, garis lengkung dia turun 1 unit ke bawah. Itu maksud dia. Alright. Apa lagi Okey, katakanlah saya buat satu benda ni. Saya nak test je. Katakanlah saya lukis macam ni graf dia Y bersama dengan 5 sin 3x tolak 3. Katakanlah. Jangan tolak 3 lah. Katakanlah tolak 5. Boleh tak sabar-sabar bagi tahu dia amplitude dia berapa? Amplitude 5, betul? Color berapa? 120. Ya, 360 bahagi dengan 3, iaitu 120 darjah. Itu color dia. Maknanya kalau ini sign graf biasa, dia punya sign dia macam ni. Macam tu lebih kurang. Color dia lebih pendek. Alright. Yang ni soalan yang tough. Berapa nilai maksimum dia? Berapa nilai minimum? Siapa boleh yang cukup cerdik untuk mengiranya tanpa melukis graf? Berapa nilai maksimum? Maksudnya ini graf. Okey. Nilai Y tu berapa? Dekat situ. Dekat sini pula berapa? Ini berapa? Ini berapa? Siapa boleh agak? Siapa boleh kira? Dia nilai maksimum negatif 5. Okey. Nilai minimum? Yang bawah ni minimum bukan maksimum. Berapa nilai minimum? Maksimum dia kosong. Dapat juga Minimum negatif 5. Minimum negatif 5. Ada siapa-siapa yang tak setuju dengan nilai ni? Okey, Amar apa dia? Kena kuat sikit, tak dengar lah. Kurang faham. Okey, Amar, tadi yang saya cerita tentang nilai A, B dan C tu boleh faham tak dia punya impact dia apa dia? Faham kan? Okey. Okey, tak apa. Nanti saya ceritakan. Kita sebenarnya masa dah habis dah ni. Tapi tak apalah, saya cerita sedikit lagi. Ada siapa setuju dengan nilai maksimum kosong? Semua setuju ke ada yang tak setuju? Setuju. Okey, ada seorang cakap setuju. Okeylah. Nilai minimum negatif 5. Ada siapa-siapa yang setuju? Confuse sikit. Okey, nilai minimum bukan negatif 5 tetapi negatif 10. Negatif 10. Yes, negatif 10. Okey, baguslah tu. Kalau dapat cuba jawab soalan ini tanpa melukis graf, kira dah baguslah tu. Kita dah tahu dah nilai apa yang dilakukan oleh A, B dan C.
Okay, sebagai penamat untuk hari ni saya nak tunjuk sedikit graf Desmos. Okay, Desmos. Desmos ni saya pernah tunjuk dah dulu. Nanti korang balik rumah boleh try tau. Boleh try main-main Desmos ni. Guna komputer lah. Kalau guna phone pun boleh juga. Saya dulu Y bersama dengan sin X. Ni bentuk dia. Y bersama dengan cosine X. Okay, jangan tulis K kalau bubuh K habis. Desmos tak kenal. Dia kena tulis bahasa Inggeris lah. Okay, itu garis warna biru tu cosine X. Y bersama tangent X. Nanti dia bentuk dia. Boleh main tu. Boleh main. Okay. Saya delete sekejap cosine dengan tangent. Y bersama dengan 3 sin X. Cuba tengok amplitude dia sudah jadi 3 unit. Nilai maksimum dia 3. Nilai minimum dia negatif 3. Saya tengok, saya hover saya punya point dekat situ, dia akan bagi koordinat dia. Negatif pi per 2, negatif 3. Itu 0, 0. Itu pi per 2, 3. Dia bagi tahu nilai maksimum dan minimum. Untuk ni pun nilai garisan yang kuning, maroon pun dia bagi tahu juga. Pi per 2, 1. Alright. Katakanlah saya bubuh Y bersama dengan 3 sin 2X. 3 sin 2X, saya padangkan ni. Cuba tengok warna biru tu, warna hitam tu, dia punya color dia punya telah jadi lebih sempit dia punya graf dia. Dan kalau saya bubuh Y bersama dengan 3 sin X tambah 1, apa jadi? Cuba tengok betul-betul Dia akan naik 1 unit. Kalau saya lukis gambar lain, Y bersama dengan 3 sin X tolak 1, dia akan turun 1. Saya boleh ubah nilai dia. Tadi tolak 5 contohnya. Dia akan turun 5 unit ke bawah. Sebentar tadi saya bagi contoh apa dia? Bentar tadi saya bagi contoh Y bersama dengan 5 sin 3X tolak 5. Cuba tengok betul-betul. Cuba tengok betul-betul. Okay, Amar, cuba tengok Kenapa nilai maksimum dia jadi 0? Tengok tu. Itu nilai maksimum dia. 0 ni, paksi Y tu. Paksi Y adalah nilai Y, koordinat Y dia 0. Dan apabila kita nak cari dia punya nilai minimum, dia adalah negatif 10. Sebab apa? Sebab keseluruhan graf ni telah pun diturunkan sebanyak 5 unit. Saya cuba lukiskan Y bersama dengan 5 sin 3X. Nampak tak beza dia? 3X ni yang garisan warna purple ni, apabila nilai C nya 0. Warna hijau ni bila C nya negatif 5. Dia telah turun sebanyak 5 unit. Garisan purple ni nilai maksimum dia 5. Nampak 5 tu. Minimum dia negatif 5. Tetapi garisan hijau ni maksimum dia 0. Minimum dia negatif 10. Jadi itulah impact nilai C ni kepada graf. Okey, boleh faham tak? Amar boleh faham tak, Amar? Faham Okey, saya dengar sikit-sikit rasanya faham tu maksudnya tu. Okey, yang lain ada soalan apa-apa tak sebelum kita bersurai hari ni? Tak ada cikgu. Okey, nanti dekat rumah nanti try lah main Desmos ni Desmos tu dia punya URL dia. desmos.com/calculator. Nanti cuba main-main. Cubalah bubuh cosine ke tangent ke dan ubah-ubahkan nilai A, B dan C dia. Tengok apa yang akan berlaku. Okey, boleh tak main-main dengan Desmos kat rumah? Boleh cikgu. Alright, itu saja. Ada apa lagi soalan sebelum kita bersurai? Alright, itu saja then. Okay, Assalamualaikum semua dan all the best. Selamat menyambut PKP. Alright. Okay, sama-sama. Bye-bye.